الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار، وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan sekali lagi untuk mendatangi rumah Allah yang mulia pada mempelajari sebahagian daripada ilmu-ilmunya dan mempelajari khususnya sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memimpin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambahkan kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kembali pada pelajaran sirah nabawiyah, masih lagi membicarakan perkara berkenaan dengan peperangan Badar, di mana kalau kita masih ingat pada pengajian yang lalu, yang secara ringkasnya adalah bahawa Imam Ibn Isa berkata setelah peperangan selesai, Rasulullah SAW menghantar Sayyidina Abdullah bin Rawahah untuk menyampaikan berita gembira kemenangan kepada penduduk Madinah bahagian utara, dan mengutus Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu untuk menyampaikan berita gembira kemenangan kepada penduduk Madinah selatan. Bermakna Nabi masih lagi berada di kawasan Badar dan menghantar dua sahabat yang mulia ini untuk menyampaikan berita kepada penduduk Madinah. Berita kegembiraan kepada penduduk Madinah. Baik, apabila mereka tiba di tempat masing-masing, mereka memberikan berita gembira berupa kemenangan kaum muslimin. Ketika itu mereka baru selesai mengkebumikan puteri baginda Sayyidatina Ruqayyah radhiyallahu anha. Kemudian apabila baginda melihat kesedihan Sayyidina Utsman atas kepergian isterinya itu, baginda langsung mengawinkan beliau dengan putrinya Sayyidatina Umm Kalsum radhiyallahu anha. Jadi ini jugalah sebagai yang terlalu pada pengajian yang lepas. Kemudian baginda dan para sahabat mula meninggalkan Badar untuk pulang ke Madinah. Apabila tiba di satu daerah, baginda mula membahagikan harta rampasan perang yang ketika itu berjumlah 150 ekor unta, 10 kuda dan berbagai alat-alat perang termasuk baju dan makanan yang dibawa kaum musyrikin kerana ada niat untuk berniaga. Jadi kalau kita melihat di sini, bahawasanya orang-orang musyrikin apabila pergi ke Badar yang jumlah mereka 1000 orang atau kurang daripada 1000 itu, mereka ini membawa jumlah harta yang banyak. Kalau kita melihat unta saja, mereka membawa 150 ekor. Dan 150 ekor ni, satu unta tu boleh diberikan untuk 100 orang atau 1000 orang untuk makan. Apalagi kalau 150 ekor unta. Bermaknanya mereka tu literally bawa harta yang banyak ni untuk berniaga di Badar. Dan pada pengajian-pengajian yang lalu juga kita pernah menyebutkan bahawasanya di Badar itu mereka ada bazar tahunan. Maknanya mereka ada tempat perniagaan pasar yang diadakan pada acara musiman. Jadi mereka niat sekali sudah sampai ke Badar, andai katalah mereka punya rasa kalau mereka menang, mereka nak berniaga sekali kat situ. Lepas tu kalau kita melihat ini 150 ekor unta, 10 kuda dan berbagai alat-alat perang.
Ini yang diambil oleh orang-orang Islam ketika itu. Baik, di situ baginda bersabda, barang siapa yang membunuh musuh, maka baginya apa yang dia tinggalkan. Barang siapa yang menawan tawanan, maka baginya tawanan itu. Harta rampasan perang atau ghanimah dibahagi secara sama rata di antara kaum muslimin dan dinamakan juga dengan al-anfal, dan ini merupakan ghanimah yang pertama di dalam Islam. Baik, jadi di situlah Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang membunuh seorang musuh, maka baginya apa yang dia tinggalkan. Jadi bila musuh tu mati, apa yang musuh tu bawa, semua orang yang bunuh tu boleh ambil semua. Yang bunuh dia itu berhak. Kalau dia bawa baju perang tu boleh ambil. Dia bawa dinar, emas, dirham, apa yang namanya perak, semuanya boleh diambil. Pedangnya, perisainya, binatang tunggangannya, hartanya semua boleh diambil. Tu hak dia. Dan kalau dia menawan seorang tawanan, maka baginya tawanan itu. So dia boleh buat tawanan tu jadikan hamba ke, nak dijual ke, atau dia mintakan sebagai tebusan. Nak balik tawanan tu nak dibebaskan, minta duit dan sebagainya. Baik, jadi inilah merupakan ghanimah ataupun harta rampasan perang yang pertama di dalam Islam. Di dalam hukum Islam, harta ghanimah itu akan dibahagi 5. 4 daripada 5 bahagian itu diberikan kepada yang menyertai peperangan, 3 bahagian kepada yang menaiki kenderaan, dan 1 bahagian kepada yang berjalan kaki. Ini kalau mengikut dari sudut hukum fikih dalam mazhab Syafi'i, dibagi 5, 4 daripadanya itu untuk orang yang ikut serta dalam peperangan, 3 untuk yang ada kenderaan, 1 untuk yang jalan kaki. Jadi daripada 3 yang naik kenderaan tu, 1 untuk yang menunggang itu, dan lagi 2 untuk binatang dia tu. Subhanallah. Lepas tu dibagikan 4 tu diberikan pada orang yang menyertai peperangan. Kemudian 1 dari bahagian 5 bahagian itu dibagi 5 bahagian. 1 bahagian untuk Rasul sebagai maslahat orang-orang Islam, 1 bahagian lagi untuk keluarga baginda, 1 bahagian lagi untuk anak-anak yatim, 1 bahagian untuk orang-orang miskin, dan 1 bahagian lagi untuk ibnu sabil, kepada orang-orang yang musafir yang tidak mempunyai bekalan yang cukup atau duit yang cukup untuk dia pulang ke negeri dia. Maka boleh diberikan duit kepada dia itu mengambil daripada duit zakat. Subhanallah. Begitu juga dengan daripada harta ghanimah. Baik, ketika nak dibagikan harta rampasan perang itu, baginda belum mendapatkan petunjuk dari Allah tentang cara pembahagiannya. Maka ketika tentera kaum muslimin hendak meninggalkan Badar, timbullah sedikit perselisihan mengenai pembahagiannya. Jadi apabila Nabi SAW, Nabi seorang pemimpin yang tidak pernah melupakan orang-orang yang berada di sekeliling Nabi SAW. Apa maksud tidak melupakan? Sekarang kita tahu, di sini kita dengar bahawasanya Nabi lagi belum dapat wahyu akan bagaimana cara untuk membagikan harta rampasan perang. Belum ada lagi perintah daripada Allah, cara-cara untuk bagikan. Maka ketika itu biasanya Nabi akan mengajak beberapa sahabat atau kebanyakan dari antara sahabat untuk berbincang. Berbincang apa? Berkenaan dengan macam mana nak menyelesaikan satu perkara, termasuklah harta rampasan perang ini. Betul mengatakan di sini, timbullah sedikit perselisihan mengenai pembahagiannya. So sahabat ada berikan berbagai pendapat berkenaan dengan tata cara bagikan harta rampasan perang. Sebagian tentera muslimin berpendapat bahawa harta rampasan itu harus dibagikan hanya kepada orang-orang yang telah membunuh musuh, yang lainnya tidak. Siapa sahabat kata harta itu layak diberikan pada orang yang membunuh, yang tak bunuh dia tak layak dapat. Walaupun dia ikut serta pada peperangan, tapi dia tak dapat membunuh, dia tak dapat harta rampasan perang. Yang lain pula mengatakan pengawal Nabi SAW berpendapat bahawa harta rampasan itu supaya dibagikan kepada orang-orang yang telah menjaga Nabi SAW dari serangan musuh, yang lainnya tidak. Jadi kalau kita melihat dekat sini, maknanya kedua-dua pendapat ini pendapat yang kurang adil. Walaupun yang pertama tu, maknanya kalau dia pergi perang, dia tak dapat bunuh orang, mungkin dia nampak musuh lari daripada dia tak dapat bunuh, kejar perang habis. Dia tak dapat harta rampasan perang. According to opinion ni lah. Yang lagi pula, bermakna kalau according to pendapat pertama ni, bermakna dia mengatakan, sahabat ni mengatakan Nabi SAW tidak boleh menerima harta rampasan perang.
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam perang Badar tak boleh menerima harta rampasan perang pasal mereka tak membunuh musuh. Sayyidina Abu Bakar teman Nabi dalam khemah. Nabi berdoa, pengawal Nabi jaga Nabi di khemah. So mereka mengatakan yang jaga Nabi tak dapat. Yang lain pula kata kita yang jaga Nabi kita lebih layak dapat. Kamu semua yang bunuh tak dapat. Subhanallah. Jadi ada saling berbalah ketika itu. Sebagian lagi berpendapat bahawa harta rampasan itu supaya dibagikan kepada orang-orang yang mengumpulkan dan menjaga harta itu. Yang lainnya tidak. Lain pula kata yang kumpulkan harta dia yang dapat. Yang tak kumpulkan harta yang tiba-tiba lari je. Step busy tapi sebenarnya tak busy. Tapi yang buat kerja je. Yang buat kerja je dapat. Yang tak buat kerja tak dapat. Umpama je lah. Umpamanya. Jadi ada 3 pendapat kat sini. Ketiga-tiga pendapat itu dikemukakan oleh masing-masing pihak dengan beberapa sebab yang sama kuatnya. Oleh itu Nabi SAW memerintahkan supaya semua harta rampasan itu dikumpulkan kembali dan diserahkan kepada baginda. Nabi minta semua kumpulkan di tempat Nabi SAW. Tak ada orang yang boleh ambil dulu. Subhanallah. So ini yang terjadi di dalam peperangan Badar, setelah peperangan Badar. Baik. Adapun cara pembaginya menurut keputusan Nabi SAW atau menunggu hukum dari Allah, maka seketika itu juga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya di dalam surah Al-Anfal ayat pertama yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa athi'u Allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang pembahagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasulnya. Oleh itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Sesudah ayat ini turun, semua harta rampasan diserahkan kepada Nabi SAW dan masing-masing menunggu keputusan dari Allah dan Rasulnya. Jadi sahabat, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Ambil semua harta-harta tadi, semua diserahkan kepada Nabi SAW. Tunggu perintah daripada Allah, tunggu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dilanjutkan lagi. Setelah perjalanan sampai di dusun As-Safa, seorang tawanan yang bernama Nadar bin Al-Haris dibunuh oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib berdasarkan keputusan daripada Nabi SAW. Dalam perjalanan, bermakna ini Nadar bin Al-Haris ini termasuk di antara tawanan perang Badar. Dia termasuk tawanan. Baik, jadi ia ni diperintahkan oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Ali untuk dibunuh. Ada pun kisah yang ringkas, Nadar bin Haris dibunuh adalah ketika itu dia ni meminta kepada Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dia kata, wahai Mus'ab, cubalah engkau meminta kepada Nabi SAW kerana engkau seorang yang dekat dengannya. Kenapa dia jumpa Mus'ab bin Umair? Kerana dia ni ada hubungan kerabat dengan Sayyidina Mus'ab bin Umair. Kira bukan orang lain lah maknanya. Dia jumpa pada Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu untuk berkata dengan Nabi, mintalah supaya Nabi ni tak janji untuk membunuh dia. Baik. Dan engkau juga keluarga dekatku supaya aku tidak dibunuh. Jadikan aku termasuk di antara mereka yang ditawan itu. Jadi Nadar ni dia harap dia ni tak dihukum bunuh. Termasuk hanyalah tawanan saja. Kemudian nanti kalau keluarga datang tembus dia, dibayarkan harga-harganya kepada orang-orang Islam, boleh dia bebas, main nak hidup. Sayyidina Musa menjawab, tidak mungkin, kerana kamu adalah orang yang pernah menghina Rasulullah SAW begini dan begitu. Kamu juga pernah menghina kitab Allah begini dan begitu. Dan kamu juga pernah menganiaya orang-orang Islam. Oleh itu sekarang ini kau harus mati. Kata Sayyidina Musa bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau pun, Sayyidina Musa ni pun tak nak cakap dengan Nabi. Pasal apa? Tak perlu nak cakap. Ini orang ni memang, bahasa kita memang tunggu time ni. Semua tengah, bahasa kita tengah geram lah. Semua tengah pegang pedang. Ini kau siap, kau siap. Sampai ni memang nak penggal. So member ni tahu nak kena pegang, Melayu lah sikit. Last lah. Appeal, try to appeal. Rupanya appeal dia tak diterima. Subhanallah. Sayyidina Musa mengatakan tak mungkin kau tak dibunuh. Pasal ni, maknanya dia ni kalau dibebaskan, dia ni macam toksik.
dia akan menghas orang-orang lain juga untuk memusuhi orang-orang Islam. Subhanallah. Sebab itu dia dihukum dibunuh. Baik. Nadar berkata, apakah engkau tidak kasihankan kepada aku? Sesungguhnya jika engkau tidak mahu menyampaikan permintaanku, demi Allah aku pasti akan dibunuh sekarang. Sayyidina Musa menjawab, aku tidak akan memenuhi permintaanmu kerana kamu pernah menghina kitab Allah Al-Quran. Jadi Nadar ni cuba nak pujuk lagi pada Sayyidina Musa. Subhanallah. Dia mengatakan, kalau sesungguhnya kalau engkau tidak mahu menyampaikan permintaan aku pasti akan dibunuh sekarang. Bahasa kita, Sayyidina Musa kata, tu kau berpasal. Tak kena bunuh, tu kau berpasal. Aku tidak akan memenuhi permintaanmu kerana kamu pernah menghina kitab Allah. Baik. Sekali lagi Nadar merayu dan berkata, tolonglah aku sampaikan kepada Nabi SAW, dan aku berjanji kepada engkau bahawa selama aku hidup, jika engkau tertawan oleh kaum Quraisy, maka aku akan melarang mereka membunuhmu. Cuba lagi nak cakap, pujuk. Kalau anda kata one day kau kena tawan, aku akan pastikan kau tak dibunuh. Sayyidina Musa berkata, demi Allah sesungguhnya aku tidak memandang kamu sebagai orang yang benar, dan aku bukan orang seperti kamu. Islam telah memutuskan perjanjian dengan kamu. Sekarang ini kamu harus dibunuh. 3 kali Sayyidina Musa tak pernah goyang. Tak kata nanti ada fikir jap. Tak ada. Pasal keputusan tu memang jelas. Nadar ini panjang cerita dia. Kalau kita nak bahaskan pasal dia termasuk dengan guru Abu Jahal sekaki. Yang kawan-kawan dia ni semua dah mati ni. Banyak dah mati. So dia ni masih di antara yang masih hidup. Jadi dia minta dia pun tak dibunuh juga. Subhanallah. Baik. Nadar adalah orang yang kaya di Mekah. Yang menawan dia pada perang Badar adalah Sayyidah Miqdad. Miqdad berharap supaya Nadar membayar tebusan harta yang banyak. Oleh itu Miqdad melarang dan berkata, Nadar adalah tawananku. Jadi sahabat yang menawan Nadar ni dalam perang Badar, dia kata ini adalah tawanan aku. Sayyidah Miqdad mengatakan, aku cuma nak cari peluang ni kalau dia ni orang kaya. So kalau aku jadikan dia tebusan, aku boleh dapatkan harta yang banyak. Subhanallah. Sebab tu kita mengatakan Nadar adalah tawananku, maknanya tak boleh bunuh. Larangan Miqdad itu mengisyaratkan supaya Nadar jangan dibunuh. Seketika itu juga Nabi SAW bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, pukullah, potonglah lehernya, sembelihlah. Jadi tak dijawab berkenaan dengan apa yang dilarang oleh Sayyidina Miqdad ketika itu. Tapi Nabi sambung dengan doa. Nabi kata, ya Allah, berikan kekayaan kepada Miqdad daripada kurniaan. Maka ketika itu juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu melepaskan pedangnya dan matilah Nadar bin Al-Harith ketika itu juga. Ini dalam perjalanan pulang daripada Badar menuju ke Madinah. Baik. Setelah perjalanan pasukan kaum muslimin sampai di kawasan Uhud Lubya, baginda memerintahkan supaya Uqbah bin Abi Mu'ayz juga dibunuh kerana dia adalah salah satu pemimpin Quraisy yang juga pernah menganiaya Nabi SAW ketika di Mekah. Sekali lagi dalam perjalanan pula Nabi memerintahkan agar mana Uqbah bin Abi Mu'ayz juga dibunuh. Kerana dia pun termasuk di antara geng-geng yang pembesar-pembesar Quraisy yang juga pernah menganiaya Nabi dan juga orang-orang Islam ketika di Mekah. Sama juga kisahnya. Dan yang membunuhnya ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib juga. Dalam riwayat lain disebutkan bahawa yang membunuh Uqbah adalah Asim bin Sabit Al-Ansari radhiyallahu anhu. Baik. Ketika Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh Uqbah berkata, ya Rasulullah, jika engkau membunuh aku, siapakah yang akan menjaga anak-anakku? Dan Nabi SAW bersabda, akulah yang akan menjaga anak-anakmu. Maka Uqbah pun dibunuh kemudian Nabi SAW dan pasukan kaum muslimin meneruskan perjalanan pulang ke Madinah. Ada dalam riwayat lain mengatakan bahawasanya Uqbah ni ada anak perempuan yang juga telah memeluk Islam ketika itu. Jadi bila Nabi SAW berjumpa dengan anak perempuannya ketika itu dalam peristiwa, kalau tak salah saya, pembukaan kota Mekah, anak perempuannya Uqbah ini melanturkan beberapa syair mengenai bapanya Uqbah ni dan dibunuh ketika itu. Nabi SAW mengatakan, kalau andai kata ungkapan ini sampai kepada Nabi sebelum Uqbah ini dibunuh, maka Nabi akan menahan diri daripada Uqbah untuk dihukum bunuh. Akan melarang daripada Uqbah untuk dibunuh. Subhanallah. Ini bukanlah menunjukkan bahawasanya Nabi menyesal membunuh Uqbah, tidak.
Tapi kerana Nabi kasihankan kepada putrinya itu saja. Bukan kerana Uqbah tu, bukan pasal menyesal tu, tapi pasal si anak perempuannya itu. Kasihannya Nabi. Baik. Kemudian Nabi meneruskan lagi perjalanan untuk pulang ke Madinah. Baik. Setelah perjalanan baginda serta pasukan kaum muslimin tiba di kawasan Madinatus Safra, Nabi SAW menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Turun firman Allah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna 'ala 'abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an wallahu 'ala kulli syai'in qadir." Ketahuilah, sesungguhnya apa sahaja yang kamu dapat sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlimanya untuk Allah dan Rasul dan kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Rasulullah, di hari Al-Furqan, iaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Surah Al-Fat ayat 41. Bila Nabi sampai dekat situ, barulah turun cara untuk membahagikan harta rampasan perang. Allah mengatakan dalam ayat ini jelas, seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Bagi ini golongan. Subhanallah. Untuk Allah dan Rasul, kerabat Nabi, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. 5. Jadi bagi 5 juga. Menurut sebagian ulama sejarah, Nabi SAW telah membahagi-bahagikan harta rampasan perang Badar itu terlebih dahulu atas 5 bahagian. 4 bahagian, yakni 80% dibagikan kepada setiap anggota pasukan perang. Sedangkan selebihnya 20% diberikan kepada 5 bahagian, iaitu untuk Allah dan Rasulnya, pada kerabat Nabi, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Ini sebagai riwayat mengatakan bahawa before ayat ini diturunkan pun Nabi dah membahagikan harta ini mengikut kebijaksanaan Nabi SAW. Kemudian surah Al-Fat ayat 41 tadi betul-betul turun bertepatan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, menyetujui apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita bagi 5 tu, bermakna bagi 20%. Sebab tu dia mengatakan 4 bahagian, maknanya 80% untuk orang yang ikut perang. Dan orang yang tak dapat ikut perang bersama dengan orang yang ikut perang tapi telah syahid. So 3 golongan. Yang ikut perang dan masih hidup. Yang kedua, yang tak dapat ikut perang, Nabi kata kamu tak payah ikut perang, kamu stay dekat Madinah, tak payah ikut. Yang ketiga adalah orang yang ikut perang tapi syahid. So diberikan pada ahli keluarga ni, mesti dapat bahagian juga. So dia bukan kata dah mati pandai-pandailah tak dapat. Tak ada. Every single person yang involved dalam peperangan semua dapat. Subhanallah. Sebab tu mengatakan sini, yang ikut, yang tak ikut dalam peperangan Badar ni ada beberapa sahabat. Seperti Sayyidina Usama bin Zaid, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum, yang Nabi tugaskan untuk menjadi menggantikan Nabi ketika Nabi keluar daripada Madinah menuju ke Badar. Dan memang beliau ni tidak dapat ikut pada peperangan kerana beliau ni orang yang buta, tak nampak. Jadi memang kalau perang memang no point nak maknanya, subhanallah. Jadi Nabi suruh stay kat Madinah. So orang-orang yang tak dapat ikut perang ni, Nabi mesti bagikan bahagian mereka. Kerana mereka tak dapat ikut perang kerana atas perintah Nabi, bukan sendiri-sendiri yang tak nak ikut. So inilah ringkasannya berkenaan dengan cara dibahagikan harta rampasan perang tersebut. Baik. Mengenai tawanan perang, baginda juga belum menerima wahyu berkenaan dengannya. Oleh kerana itu, baginda bermusyawarah, berbincang, meeting dengan para sahabatnya, terutama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhum ajma'in tentang apa yang hendak diperlakukan dengan mereka. Jadi Nabi berkenaan dengan harta peperangan dah selesai. Now remaining ada tawanan-tawanan perang. Dalam perang Badar ni lebih daripada 70 tawanan peperangan. Lebih 70 orang ni. Subhanallah. So apa yang nak dilakukan terhadap 70 orang ni? 70 lebih orang.
Maka Nabi bincang. Dekat sini Nabi akan memilih berbincang dulu dengan tiga sahabat Nabi ini, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhum. Ada kata Sayyidina Ali, ada yang mengatakan Sayyidina Abdullah bin Rawahah, ada yang mengatakan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Kemudian Nabi berbincang dengan sahabat yang beres. Jadi Nabi bincang dengan apa yang nak dilakukan terhadapnya orang-orang itu semua. Ada juga berpendapat bahawa baginda bermusyawarah bersama Sayyidina Ali bukan Sayyidina Sa'ad. Tapi pendapat ramai, kebanyakan sahabat mengatakan, kebanyakan ulama mengatakan adalah Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz, kerana beliau ni kira ketua atau kira pemimpin orang-orang Ansar. Jadi Nabi gabungkan antara dua pihak, Muhajir dengan Ansar, bincang sama-sama maknanya. Dalam musyawarah itu, baginda bertanya kepada ketiga-tiga sahabat tersebut sama ada untuk dibunuh atau dijadikan tebusan. So ada dua choice kat sini. Dibunuh, bermakna tak payah lagi nak fikir, ataupun dijadikan tebusan. Dijadikan tawanan tebusan, bermakna dia letakkan harga, kalau nak ditebus, family member kena datang bayar. Subhanallah. Iduan. Baik. Sayyidina Abu Bakar Rasulullah radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya mereka itu adalah kaum kerabat kita. Kebanyakan mereka itu adalah orang-orang Quraisy. Kira ada hubungan kerabat, bahasa Melayu kita kata bau-bau bacang lah, ada hubungan jauh. Mereka adalah anak-anak sebelah bapa kita, mana sepupu sebelah bapa, daripada sebelah ibu kita, sepupu sebelah mak, dan yang bersaudara dengan kita, ada yang memang adik-adik kita. Dan sekarang ini Allah telah memberikan kepada kita kemenangan atas mereka. Ini saya bakal bersuara dulu, Nabi tanya pada saya bakal. Allah telah berikan kepada kita kemenangan ke atas mereka. Maka aku berpendapat agar mana kita menjadikan mereka sebagai tebusan dengan harta ahli keluarga mereka. Yang tebusan itu nanti berguna untuk menambah kekuatan kita menentang orang-orang kafir. Dan semoga mereka mendapat petunjuk daripada Allah melalui tindakan ini, sehingga kelak mereka menjadi penolong. So ini adalah pendapatnya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mengatakan kita jadikan ni orang-orang ini sebagai tebusan. Kemudian dengan mendapatkan harta tersebut, mungkin kita boleh beli peralatan perang yang lebih, standby, baru kita more equip bila terjadi peperangan and so on. Jadi kita dapat menambahkan kekuatan untuk menentang orang-orang kafir. Dan mana tahu kerana mereka itu ditebus, mereka masih hidup, mereka diberikan oleh Allah hidayah untuk masuk Islam. Subhanallah. So ini daripada pendapatnya Sayyidina Abu Bakar. Mendengarkan pendapat itu, baginda hanya diam, dan kemudian baginda beralih kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tak kasih jawapan, pergi kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah, aku tidak sependapat dengan pendapat Abu Bakar. Sayyidina Umar direct. Sayyidina Umar direct. Aku tak sependapat dengan dia. Kerana mereka ni pada zaman itu musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Mereka pernah mendustakanmu. Mereka pernah mengusirmu dan memerangimu. Oleh itu, lebih baik mereka itu dibunuh dengan dipenggal lehernya, walaupun mereka memiliki hubungan dengan kita. Supaya mereka tahu bahawa kita tidak akan berkasih sayang kepada sesiapa sahaja yang berani menyekutukan Allah. Sayyidina Umar incline pada strict. Tunjukkan kegagahan kekuatan Islam. Ini orang ni, ini semua ni orang-orang yang penyebab kita kena hijrah ke Madinah. Because of them lah kita kena hijrah. So sekarang kita dah tangkap ni, jangan kasih lepas, kita penggal sudah. So Sayyidina Umar bawa pada revenge. Sudah, tak payah banyak cerita yang sebab kasih penggal. Kepala orang kita buat pula. Bagus je lah. Sayyidina Umar totally dah strict, tak ada jawapan lain. Baik, ni idea daripada Sayyidina Umar. Mendengarkan pendapat itu, baginda hanya diam. Dan kemudian baginda beralih kepada Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu, dan beliau berkata, ya Rasulullah, aku menyetujui pendapat Umar kerana sudah tidak berguna lagi kita memberikan kasih sayang kepada mereka. Sayyidina Sa'ad berkata, aku setuju dengan pendapatnya Sayyidina Umar. There's no point untuk kita dapatkan kesian kepada mereka, biar mereka dibunuh sudah. Baginda tetap diam, kemudian masuk ke dalam khemahnya. Kita masih ingat ini, cerita ni Nabi masih lagi perjalanan daripada Badar menuju ke Madinah. So masih lagi belum sampai di Madinah. Belum sampai lagi di Madinah. So Nabi tak memberikan apa-apa jawapan dan pulang masuk dalam khemah Nabi. Ketika itu para sahabat yang lain memberikan pendapat mereka. Masing-masing pun discuss among them. Ada yang menyetujui pendapat Sayyidina Abu Bakar dan ada pun dengan pendapat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ajma'in. Ada yang side pada Sayyidina Abu Bakar, ada yang side pada Sayyidina Umar.
Mungkin antara mereka yang pernah kena siksa, mereka lagi more inclined pada pendapat Sayyidina Umar. Pasal inilah masanya kita tunjukkan kegagalan kita. Now kita dulu kena siksa, diorang siksa kita, sekarang kita return pula balas dendam. Subhanallah. So mereka inclined kepada pendapatnya Sayyidina Umar. Nabi masih tak kasi jawapan. Baik. Setelah beberapa ketika, Nabi SAW keluar dan bersabda, perumpamaanmu wahai Abu Bakar di kalangan malaikat adalah seperti malaikat Mikail yang tidak turun kecuali membawa rahmat. Pasal malaikat Mikail ini ditugaskan untuk membawa rezeki, membawa rezeki, mencatat rezeki, tanggungjawab menjaga bahagian hal tentang rezeki. Kita kena ingat, walaupun malaikat-malaikat ini mempunyai tugas-tugas yang tertentu, ini bukan bermakna bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerlukan kepada mereka untuk pastikan kerja itu dijalankan. Bukan Allah memerlukan kepada mereka, tak. Tapi mereka ini Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan, kebanyakan ulama mengatakan sebab adanya malaikat ini adalah sebagai saksi, bukan sebagai penolong. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan kepada any help, tak perlu. Tak perlukan kepada teman, tak perlukan kepada partner, tak perlukan kepada member, tak perlukan kepada penolong, semua Allah tak perlukan. Ada, tak ada, it's okay, no problem. Sebab tu kalau dalam ayat tu, dalam hadis mengatakan kalau kita ni ibadat langsung kepada Allah, tak kurang pun sikit pun daripada kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada change anything. Apa yang kita ibadat, yang kita lakukan, itu semua kembali untuk kita sendiri. Tak ada kena dengan Allah. Tak ada efek lah, maknanya kita semayang, kebaikannya, keutamaannya kita yang dapat. Dia tak efek Allah. Kita maksiat pun tak efek Allah juga. Baik, buruk tu datang balik, kena balik pada diri kita. Jadi Mikail ni, Sayyidina Bakar ni, Nabi umpamakan dia dengan malaikat Mikail, bawa rahmat dia, bawa rezeki. Dan perumpamaanmu di kalangan Anbiya, dari para Nabi, adalah seperti Nabi Ibrahim AS ketika berkata, siapa yang mengikutiku maka dia daripada golonganku, dan siapa yang mengingkariku maka sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi Nabi Ibrahim AS memang dikenali sebagai Nabi yang sangat berkasihan kepada umat. Nabi Ibrahim AS. Ini ayat Quran ni, siapa yang mengikutiku maka dia daripada golonganku, dan siapa yang mengingkariku maka sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Subhanallah. Kemudian, dan perumpamaanmu wahai Umar di kalangan malaikat adalah seperti malaikat Jibril yang turun dengan kekerasan dan azab terhadap musuh-musuh Allah. Imam malaikat Jibril itu Allah utus apabila sudah sampai masa azab turun pada kaum-kaum yang tertentu, Allah hantar malaikat Jibril, kasih selesailah, kasih hancurkan umat tersebut. Subhanallah. Baik, ini tentang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan perumpamaanmu di kalangan Anbiya, para Nabi adalah seperti Nabi Nuh AS. Ketika Nabi Nuh berkata dalam surah Nuh, Allah mengatakan, Nabi Nuh berdoa, ya Allah, janganlah engkau membiarkan atas muka bumi ini mana-mana orang-orang kafir. Ini doanya Nabi Nuh ketika itu. Subhanallah. Jadi Nabi umpamakan kedua sahabat Nabi ini sama dengan malaikat dan juga sifat sebagai daripada Nabi-Nabi Allah yang lalu. Subhanallah. Dan ada yang masukkan bahawasanya juga diumpamakan Sayyidina Umar ini dengan Nabi Musa AS. Diumpamakan Sayyidina Umar ini dengan Nabi Musa AS, ataupun Nabi Isa AS. Subhanallah. Ala kuliah, inilah yang disabdakan oleh Nabi SAW ketika itu apabila diberikan saranan tersebut. Baik, Nabi pulang ke khemah lagi. Pada keesokan harinya, Sayyidina Umar mendatangi baginda, lalu mendapati baginda dan Sayyidina Abu Bakar sedang menangis. Lalu beliau bertanya, ya Rasulullah. Sayyidina Umar tanya Nabi ini, ya Rasulullah, apakah yang menyebabkanmu dan sahabatmu menangis? Jika sebabnya dapat ditangisi, maka aku akan menangis. Namun jika tidak, maka aku akan pura-pura menangis kerana tangisan kamu itu. Sayyidina Umar kata, apa yang menyebabkan kamu berdua menangis? Kalau memang sebab reason itu memang reasonable, memang confirm lah, kalau reason itu diberitahu kita pun akan nangis, aku akan nangis, kata Sayyidina Umar. Tapi kalau reason itu memang tak boleh nangis, aku akan buat nangis.
Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maksudnya Sayyidina Umar cakap direct dengan Nabi ni. Maksudnya dia punya word of, aku pun nak buat menangis tu yang part dia. The funny part is that. Subhanallah bulan ni yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka aku akan berpura-pura menangis kerana tangisan kamu berdua. Bermaknanya ikut serta juga. Baik. Baginda langsung menjawab, sesungguhnya kami hampir mendapat azab yang berat kerana menyalahi pendapat anaknya Al-Khattab. Andai kata turun azab, maka tidak ada seorang pun yang boleh selamat melainkan anaknya Al-Khattab. Telah turun firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Fal ayat 67 hingga 68 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Turiduna 'arada dunya wallahu yuridul akhirah wallahu 'azizun hakim. Laula kitabun min Allahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum 'adzabun 'adzim. Sadaqallahu 'azim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Artinya, tidaklah patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat membunuhnya di atas bumi. Kamu menghendaki harta dunia yang tidak kekal, sedangkan Allah menghendaki untukmu pahala yang akhirat. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Kalau tidak kerana adanya ketetapan dari Allah yang telah terdahulu, maka kamu akan ditimpa azab yang besar disebabkan penebus diri yang kamu ambil daripada orang-orang tawanan itu. Jadi ayat ini, kalau kita melihat di sini, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar semua orang-orang yang ditawar itu semuanya dihukum bunuh. Semuanya dihukum bunuh. Ada ulama mengatakan bahawasanya awal mula sebelum ayat ini diturunkan, bahawasanya pendapat yang diutarakan adalah tawanan ini sama ada dibebaskan sahaja atau dihukum bunuh, itu kan. Hukum apa cerita berkenaan dengan diambil tebusan, diambil duit ini tak masuk lagi. Tak disebutkan ketika itu. So dia punya pilihan tu either bunuh atau bebas. That's all. Subhanallah. Jadi sebab itu Allah SWT mengatakan tidaklah patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat membunuhnya di atas bumi. Baik. So ini kita kena ingat, ini adalah peperangan pertama dalam Islam. Harta rampasan pertama, tawan berperang juga tawan pertama. Sebab tu before this tak ada wahyu daripada Allah tentang masalah ini. Subhanallah. Baik. Sebagian ulama mengatakan bahawa ayat ini merupakan dalil terhadap keharusan berijtihad buat Nabi SAW. Kerana teguran di dalam ayat itu menunjukkan keputusan baginda itu bukan berdasarkan wahyu, tetapi berdasarkan ijtihad baginda sendiri. Dan inilah pendapat kebanyakan ulama yang mengatakan boleh bagi baginda untuk berijtihad dengan sesuatu yang tidak ada wahyunya. Subhanallah. Ayat ini jelas apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam teguran. Ia menunjukkan bahawasanya apa yang Nabi lakukan tentang tawanan perang itu adalah hasil daripada ijtihad Nabi sendiri. Sebelum ayat itu turun. Based on Nabi punya kecerdikan, bukan salah, bagus, baik, memang sangat baik, tapi Allah berikan yang lebih baik. Subhanallah. Dan inilah pendapat kebanyakan ulama mengatakan bahawa baginda boleh berijtihad. Ijtihad itu bermakna baginda Nabi yang mengeluarkan hukum itu sendiri, without ada referring to kepada certain wahyu. Itu ijtihad. Jadi kalau zaman kita ni bermakna kalau ada suatu isu ataupun kita kata masalah-masalah contemporary, maka nanti ada jawatan fatwa Singapura, anggota fatwa akan bincangkan. Bila mereka bincangkan tu bukan 1-2 hari perkara tu dah keluar. Tak, kadang mungkin makan 1 bulan, mungkin 2 bulan, mungkin 6 bulan. Because nak keluarkan satu fatwa itu mengambil masa kerana ia harus dilihat pada semua sudut. Lihat pada semua sudut. Subhanallah. Ada yang disetujui oleh semua pihak, ada yang tak disetujui. Sebagian kata okey, ada yang tak agree. Ada yang disagreement, itu perkara yang normal. Jadi bukan easy lah maknanya. Jadi kebanyakan ulama mengatakan Nabi boleh ijtihad. Yang kata tak boleh ijtihad kerana mereka mempandukan ayat bahawasanya Nabi tidak bercakap melainkan wahyu daripada Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Referring pada sabda Nabi. Ulama yang mengatakan Nabi boleh ijtihad mengatakan ayat itu ditujukan kepada ayat Quran sendiri. Kerana ayat sebelum itu Allah sedang membicarakan berkenaan dengan Al-Quran. Jadi
ayat tu bila turun, huwa ni yang ia tu balik kepada wahyu, yang Al-Quran, bukan balik kepada hadis Nabi. Maksudnya dia punya ayat tu tak habis lah, maksudnya dia ada sambungan daripada ayat yang sebelumnya. Alhamdulillah ini adalah selisih, cuma kebanyakan ulama kata boleh ijtihad bagi Nabi SAW. Kemudian bagi dia bersabda, sesungguhnya kamu mempunyai kewajipan, oleh itu janganlah kamu membiarkan salah seorang daripada mereka yang tertawan, melainkan mereka itu harus menebus dengan harta atau dipenggal leher mereka. Barulah setelah itu keluar perintah. Nabi memberikan tawaran, maknanya setiap daripada mereka itu akan yang ditawar itu harus ditebus. Jadi dengan harta bermakna keluarga mereka harus datang tuntut bayar certain amount baru dibebaskan. Kalau mereka ni betul-betul tak nak, enggan, degil dan sebagainya, maka dipenggal leher mereka. Kalau mereka betul-betul tak suka, subhanallah. Baik. Adapun harta tebusan itu mengikut kemampuan keluarga masing-masing. Daripada 1,000 dirham kepada 4,000 dirham. Kalau golongan kalau dia tu yang ditawar ni daripada orang-orang kaya, maka Nabi akan minta 4,000 dirham. 4,000. Jadi kalau 1 dirham is more or less dalam $20 Singapore, maka kali 4,000. 20 times 4,000. Subhanallah. Dan kalau dia agak orang sederhana, 2,000, and so on and so on. Subhanallah. Baik. Kemudian, dan jika mereka benar-benar tidak mempunyai sesuatu untuk ditebus, maka sebagai ganti mereka harus mengajar menulis terhadap 10 orang kanak-kanak Madinah. Jadi kalau mereka tak boleh bayar, keluarga nak tebus, mereka tak anti, tak ingkar, tak berdegil, tapi mereka memang betul literally tak duit. Duit semua dah kena ambil, dah kena kebas. Waktu perang ni duit tercicir kat perang padang, so semua dah habis. Jadi nak buat apa? Nabi kasih pilihan, ajar 10 orang budak-budak di Madinah. Education, Nabi tetapkan, Nabi terapkan education di Madinah. Subhanallah. So ini yang berlaku ketika itu. Ketika itu datang Jubair bin Mut'im bertanya kepada baginda tentang tawaran Badar. Maka baginda bersabda, andai kata bapamu masih hidup dan meminta agar semua tawanan dibebaskan, maka aku akan melakukan. Jubair bin Mut'im ketika ini dia belum masuk Islam lagi. Beliau ni masuk Islam ketika waktu perjanjian Hudaibiyah, kalau tak silap saya. Masuk Islam. Jadi bapanya Mut'im bin Ali. Mut'im bin Ali ni kalau kita melihat dulu waktu kita ceritakan berkenaan dengan ulangnya Nabi SAW daripada dakwah di Taif, Nabi meminta seorang daripada orang-orang Quraisy untuk menjamin keselamatan Nabi masuk ke Mekah. Jamin. Orang guarantor keselamatan Nabi, so Nabi tak dianiaya ketika itu. Jadi semua kebanyakan dia menolak kecuali Mut'im bin Ali. Mut'im bin Ali ni dia sanggup untuk menjadi guarantor Nabi SAW, walaupun dia tahu bahawasanya dia punya tindakan ni agak berbahaya. He's taking risk lah, baik jadi Nabi punya guarantor. Subhanallah. Jadi jasa dia tu Nabi tak lupa. Sebab tu bila Jubair bin Mut'im datang kepada Nabi, tanya pasal tawanan Badar, Nabi mengatakan, kalau bapa masih hidup dan dia datang pada aku untuk bebaskan semua tawanan perang, maka aku bebaskan. Kira maknanya bebaskan 100%, tak payah minta tak payah ditebus langsung. 100% zero. Subhanallah, dibebaskan semua tawanan pada ketika itu. Baik. Jadi ini keadaan ketika itu apabila dia tanya oleh Jubair bin Mut'im. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan, sudah Isya. Jadi insya-Allah kita akan sambung minggu hadapan tentang beberapa kisah tentang orang-orang yang ditebus oleh keluarga orang-orang musyrikin, insya-Allah. Bagi sahabat dan tasbih kafaratul majlis.